Okey, Assalamualaikum sekali lagi. So, untuk video yang kedua ni, saya akan tunjukkan cara lah kaedah macam mana kita nak rekodkan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Okay, so saya akan gunakan, kita akan gunakan jawapan soalan yang kita buat dalam topik 3 tu, jawapan nombor 8. Okey, sebab jawapan nombor 8 tu kita dah siapkan jurnal am, kita dah siapkan buku tunai, kita juga dah siapkan jurnal khas dia. Okey. So jadi daripada situ saya akan tunjukkan cara macam mana nak postkan ke ledger. Okey. So sama-sama kita perhatikan cara dia macam mana. Sekejap ya. Okay, so tadi kita belajar ledger tu ada dua, iaitu ledger perorangan dan ledger bukan perorangan. Okay, so ledger perorangan akan duduk dalam, kita panggil ledger subsidiary, manakala ledger akaun yang lain-lain tu akan duduk dalam ledger am. Okey, ledger am. So ada dua saja. Satu, ledger subsidiary yang bukan perorangan akan duduk dalam, saya bagi tahu okey. Kita ada ledger subsidiary, satu lagi kita ada ledger subsidiary ni ialah akaun perorangan. Apa dia akaun perorangan? Iaitu akaun penghutang dan akaun piutang. Manakala ledger am tu akaun semualah akaun nyata dan juga akaun nominal. Semua akan duduk dalam ledger am. Okey, so kita dah tengok format ledger. Boleh ke saya tulis kat sini ledger ni? Saya buat satu lagi lah ya. Saya buat satu lagi sheet untuk ledger. Memindahkan catatan daripada jurnal ke ledger untuk soalan 8 deh. Jawapan 8. Okey. So kita buat satu-satu. Yang pertama kita ada ledger am. So ledger tu dia akan ada, saya akan buat dia punya format dia dahulu. So macam ni deh. So sini nama akaun lah. Ini nama akaun. Kemudian kita ada debit dan kredit deh. So saya akan gunakan garisan. Okay, so basically dia ada macam ni lah ledger tu. Debit dan kredit. So tarikh, butiran, folio, satu lagi folio dan jumlah. Okay, tarikh, butiran, folio dan jumlah. So sama juga sebelah sana pun sama juga. Copy, copy, paste. Macam tu ya. Yang folio tu kecil je lah ruangan dia dah. Dan jumlah. Okey. Buat garisan lagi sekali. Okey. So biasanya so kita buat macam ni lah. Kadang-kadang kalau you rajin you apa, buat garisan lah, garisan satu. Kalau tak nak pun tak apa. Okay, just asingkan lah tarikh, butiran, folio, jumlah tarikh tu. So sebelah sini saya nak letak ledger subsidiary. Okay, so ledger subsidiary ni ialah untuk merekod semua akaun-akaun perorangan.
Okey, so mari saya copy ni dulu. Okey, nanti kita akan buat sesuatu lah akaun apa ya. Baik, so kita tengok. So bila kita nak pindahkan, okey, so kita akan buat macam ni lah. Pindahkan yang mana dulu? Nak pindahkan yang buku tunai dulu ke, journal am dulu ke, journal jualan dulu ke, tak kisah. Okay, so in this case saya nak kena buat yang ni dulu. Okay, saya akan pindahkan yang journal am dahulu. 1 hari bulan 1. So ini adalah baki akaun. So apa yang saya akan buat ialah saya akan buka semua akaun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 akaun. Okay, so akaun yang pertama ialah akaun tunai di tangan. Akaun tunai di tangan, akaun tunai di tangan. Okey, akaun tunai di tangan. Tak tengah-tengah dia punya tulisan tu. Okay, akaun tunai di tangan. So kita ada 1 hari bulan 1 tahun 2020 deh. 2020. 1 bulan 1 2020. So butiran dia ialah baki bibi sebab tarikh 1 hari bulan lah. Jumlah dia ialah, saya akan ambil yang ni. Okey. Ni akaun tunai di tangan. So, kita ada, sorry. Akaun tunai di tangan tunai di bank ni kita dah letak dah baki kat sini. Okey, saya tak akan buat yang ni. Saya akan terus pergi ke stock. Akaun stock ya. Akaun stock. Okey, akaun stock ada baki sebanyak 1,800 ya. Saya tukar. Okey, bila kita dah ada buku tunai, kita dah tak buat dah akaun tunai dengan akaun bank sebab akaun tunai dan akaun bank tu duduk dalam ni dah. Dia dah nyatakan baki dah dekat sini. Okay, kalau kita buat, kita akan copy lagi sekali. So dia akan jadi dua. Dia akan jadi dua kali. Okay. Alright. So kita akan teruskan akaun penghutang. Okay, akaun penghutang ni. Okay, saya akan letakkan dalam sini. Okay. So saya buat satu lagi akaun kat bawah. Akaun penghutang. So akaun penghutang tu 1/1/2020 ada baki bibi juga. Baki bibi. Okey, baki bibi tu saya akan jumlahkan kedua-dua sekali. 560 dan 740 deh. So kita akan tambahkan 560 dengan 740. Okey, so 1,300. Jadi dekat sini kita akan buat akaun perorangan dia. Akaun penghutang apa? PA. Penghutang PA. Okey, penghutang PA. Okey, satu lagi akaun penghutang ON. Penghutang ON deh. Okey. Jadi kita ambil lah 1/1/2020. Butiran dia baki bibi. Besarkan sikit kolom butiran tu. Kolom folio tak apa, kecil. Okey. So yang baki untuk PA ni 560. Okay, so saya copy sini. Baki untuk ON ialah 740. So jika kita perhatikan, saya besarkan sikit. Untuk kedua-dua ni, okey, untuk
Hmm. Okay. Ish, besar pula. Dia nampak tarikh tu. Alright. Akaun subsidiary ni dia macam akaun perorangan. Okay, so dia ada, ini kan pihak yang kita buat jualan kredit. So dia akan jadi penghutang kita. So kita ada dua orang penghutang. Yang mana ini adalah aset kita lah. Bila aset dia duduk di sebelah dia, debit. Manakala kedua-dua akaun ini kita akan tunjukkan dalam ledger arm. Yang ni akaun besar dia. Akaun besar. That's why tadi kan saya kata akaun besar. Akaun besar tu maksudnya akaun akaun jumlah. Akaun jumlah dia. So kalau kita ada ramai penghutang, so dalam subsidiary tu akan ada banyak lah akaun. Ini dah akaun kita panggil. Akaun T, akaun T, akaun T ni sebab dia berbentuk huruf T. Kalau kita ada 10, maksudnya ada 10 lah penghutang. Tapi dalam ledger arm kita tunjukkan satu sahaja secara jumlah. Okay. Okay, kemudian ada habislah yang dekat bahagian debit. Okay. So kita ada debit bank dengan tunai ni. Tunai dan bank. Kita ada stok berapa ratus, kita ada penghutang 1,300. Yang ini dekat sebelah kredit. So akaun yang sebelah kredit ada dua. So kita akan buka. Saya copy dulu akaun ni. So kita ada akaun apa? Kita ada akaun pemiutang, betul tak? Akaun pemiutang apa? Pemiutang SEM2 Trading. Okay, 880. In this case, dia hanya ada satu saja pemiutang. Setakat ni lah, satu je. Okay, so kita ada 151. Okay, kita tulis juga baki BB. Baki BB tu maksudnya baki awal. Okay, 880. So dekat ledger subsidiary kita, ni subsidiary penghutang. So kita ada satu lagi subsidiary pemiutang. Okay. So ni subsidiary penghutang. Kita asingkanlah supaya kita dapat kenal pasti. Ada penghutang, ada pemiutang. Penghutang tu maksudnya aset, pemiutang tu maksudnya, okay, pemiutang maksudnya hutang, liability lah. Okay, saya garis sikit. Saya garis sikit dah. Okay, so kita ada akaun pemiutang apa tadi? SEM2 Trading. Akaun pemiutang SEM2 Trading. In this case, apa dia ada satu je. So dia akan jadi sama lah macam ni. Okay dah. So dia ada kosong deh. Okay. Seterusnya modal. Akaun modal 21720. So kita ada satu akaun modal kat sini. Sekejap saya nak copy dia punya format dulu. Okay, kita tukar. Akaun apa? Akaun modal. So akaun modal ni pun duduk sebelah kredit. Akaun modal ada berapa? 21720. Okay, so jika kita perhatikan, kita ada debit, kita ada kredit. Okay, so jumlah debit dengan jumlah kredit kena sama. Termasuklah yang dekat akaun bank dengan akaun tunai tadi dah. Okay, dah settle yang tu, kita akan pindah ke yang ni pula. Kita akan pindahkan yang 2/1 ni. So dia melibatkan dua akaun. Satu akaun kedai perabot habis, satu lagi akaun perabot. So dalam ledger kita belum ada lagi akaun perabot, so kita kena bukalah. So kita kena buka satu akaun yang kita panggil sebagai akaun perabot. Okey, draw dulu. Lukis dulu, then kita tulis. Okey.
Tulis nama akaun dekat atas iaitu akaun perabot. Okay. Satu lagi ialah akaun kedai perabot Abeh. Akaun kedai perabot Abeh. Okay. So ada dua lah yang terlibat kat sini. Kita lukis dulu akaun dia. Akaun perabot Abeh. So ada dua akaun ni. Kita perhatikan di dalam ledger tu, dalam journal, perabot Abeh debit, perabot debit, kedai perabot Abeh kredit. Okey, so kita pergi dekat akaun perabot kita debit. Debit berapa? Debit 2,500. Dalam akaun Abeh, kita pun kredit juga sebanyak 2,500. Satu debit, satu kredit. Okey, kita tulis tarikh 2 hari bulan 1. Butiran dia ialah kita buat kedai perabot Abeh. Manakala di sini 2 hari bulan 1 2020 dalam butiran dia kita tulis perabot. Boleh faham tak? So dia berlawanan. Dalam akaun perabot. Akaun perabot ni ialah akaun apa? Akaun aset bukan semasa, kan? ABS. Manakala akaun kedai perabot Abeh ni apa? Pemiutang. Pemiutang bukan barang niaga lah sebab kita beli perabot. Okey, satunya ialah liability lah. Okay. Tapi kita tak tulis dah benda ni kat sini. Kita tahu dah. Kita kena tahu. Dalam kepala kita kena tahu. Okey, satu debit, satu kredit. Kenapa debit? Sebab akaun perabot bertambah. Tapi akaun pada masa yang sama, liability kita juga bertambah. Okey, kita punya peraturan debit kredit kita, aset bertambah kena debit, liability bertambah kena kredit. Okey, seterusnya satu lagi urus niaga pada 24 hari bulan ada dua akaun yang terlibat, akaun ambilan dan akaun belan. So kita buka dua-dua akaun tersebut. Okey. Kita buka dua akaun. Satu ialah akaun ambilan, satu lagi ialah akaun belian. So buka dua akaun. Okey. So kita buka dua akaun. Satu ialah akaun ambilan, ambilan, satu lagi ialah belian. Okey. Akaun belian. Belian. So ambil sahaja catatan daripada ni. 150 debit dalam akaun belian, 150 kredit dalam akaun. So 150 yang ini 150. Satu debit, satu kredit. Okey, dalam akaun ambilan debit, dalam akaun belian kredit. So dia punya ni nak tulis apa? Tarikh dia 24 bulan 1 2020. Butiran dia kita tulis belian. Okey. Yang kat folio tak adalah. 24 bulan 1 2020. Kita tulis tu situ ambilan. Boleh? Okay. Kemudian kita ambil daripada general khas pula. Yang dah settle lah. Semuanya dah dipost ke ledger. Okey, yang general khas pula kita ambil dalam general jualan. So kita akan rekod dalam akaun jualan. Okey, dan kita akan rekod dalam akaun penghutang. So dua kat sini. Saya tulis, saya conteng kejap. Ini boleh conteng tak? Mana pen tadi? Mana ada pen? Okey. So nilai 2250 ni akan pergi ke dua akaun. Satu akan pergi ke akaun jualan. Satu lagi akan pergi ke akaun
hutang. Okey, dua-dua ni dalam journal ledger am. Ledger am. Dalam ledger am. Okey. So, jom kita isi. 2250. Dalam akaun jualan, kita akan kreditkan. Dalam akaun penghutang, kita akan debitkan. So, akaun tu dah ada ke belum? Mari kita cek. Akaun penghutang dah ada ke belum? Ada. So, kita dah ada akaun penghutang kat sini. Apa yang kita akan buat ialah akaun penghutang tadi debit ke kredit? Akaun penghutang kita debit sebanyak, kita ambil balik 2250 ni, letak dekat situ. Satu lagi akaun ialah akaun apa? Akaun jualan. Tak ada lagi akaun jualan, kita kena buka satu akaun jualan. Okey. Perhatikan, kita akan draw satu lagi akaun. So, nama akaun dia ialah akaun jualan. Kalau dah ada, jangan buka yang baru. Kena ambil satu je. Jualan. Kena ada satu. Tak boleh ada 2, 3 akaun yang sama deh. So, 25, mana tadi? Debit 2250. Kredit 2250. Okey. Kredit 2250 juga. Itu maksud dia debit dan kredit. Debit kan akaun penghutang, kredit kan akaun jualan. Nak tulis apa dekat dalam ni? Ini tarikh dia, kita buat tarikh akhir lah. 31/1 2020. Kita tulis dia sebagai penghutang. Sebagai penghutang. Okey. Sebab dia ada ramai penghutang. So 2250 tu kita akan rekod juga dalam subsidiary, iaitu kita akan pergi rekod dalam akaun SMK, akaun PA dan akaun ABC Trading. Akaun PA saya rasa dah ada, cuma akaun SMK dan akaun ABC Trading sahaja tak ada. So kita akan rekodkan setiap satu lah. Dah. So mari kita alih sikit. Kita tambah akaun dah. So kita nak lukis satu lagi akaun. Akaun siapa tu? Akaun SMK dengan akaun ABC Trading ke? Kan ABC Trading. Okey, ada dua kat situ. Tulis nama akaun tu dulu. Akaun perorangan tu siapa? Iaitu ABC Trading dan penghutang, akaun penghutang perniagaan SMK. Satu lagi akaun penghutang ABC Trading. Macam tu. So, akaun dia tu kita akan debit lah sama macam ni. Kalau kita debit 2250, yang ni tak tulis lagi dah. 31 hari bulan 1 2010, kita tulis apa kat sini? Kita tulis jualan. Kredit lah 2250. Okey, jap kita tukar dia kepada numbers. So 2250 ni jika kita debit dekat sini, dekat akaun penghutang besar, so dekat akaun persendirian dia tu pun kita akan debit juga. So untuk akaun perniagaan SMK tu berapa jumlah dia? 1,500. Penghutang ABC 500. Ada tak 500 kat situ? Naik tak? ABC 500. PA Enterprise. PA tu dah ada. So kita just letak je kat sebelah debit tu. PA 550. Okay. So sini kita akan tulis 3%. Ikut tarikh dia deh. Ikut tarikh dia. Untuk PA Enterprise 10 Januari. So kita tulis 10/1. Sorry. Kita akan tulis 10
Apa jadi kita? Undo. Kita akan tulis 10 hari bulan 1 2020. Kita tulis jualan kredit. Ini pun sama. Tapi tarikh dia kita ambil 4 hari bulan. Untuk peringkat SMK 4/1/2020 jualan kredit. Penghutang ABC berapa tarikh dia? Ambil tarikh dia satu-satu. Kena tengok molek lah 20 hari bulan. 20 hari bulan 1 2020 jualan kredit juga. Okey. So 1, 2, 3 ni mestilah jadi sama jumlah 2250. Okey. Tidak ada jualan dibuat kepada penghutang ON. Cuma ada baki yang 1/1 sahaja. Okey. So untuk jenis jualan tu 3 benda kita buat. Satu dalam ledger am, satu lagi dalam ledger subsidiary. Depan tadi. Okey. Yang ni, yang setiap satu ni masuk subsidiary. Yang ni masuk ledger am. Ini masuk subsidiary. Setiap satu ni pergi ke akaun masing-masing. Okey. Alright. Sekarang kita tengok untuk jenis belian pula. So, dalam jenis belian, dia akan melibatkan akaun belian dan akaun pengmiutang. Okay. So, sama juga cara dia. Okay, saya nak guna pen hijau pula. Yang 4,500 tu dia akan pergi ke dua akaun. Satu ialah akaun belian. Kita akan debitkan akaun belian. Yang ni dalam ledger am. Satu lagi kita akan pergi ke akaun pemiutang dalam ledger am juga. Manakala yang jumlah kecil dua ni, yang jumlah dua ni akan pergi ke subsidiary ataupun akaun perorangan masing-masing, SKK dan SAK. Okey. Jom kita buka akaun belian dengan akaun pemiutang dulu. Kita cek dulu sama ada akaun belian tu dah ada ke belum dalam ledger am. Mana ledger am kita? Akaun pemiutang dah ada. So akaun pemiutang dah ada. Akaun belian dah ada ke belum? Akaun belian pun dah ada. So ada dua akaun yang akan terlibat. So jika dah ada jangan buka. Yang kedua lah buka, gunakan yang dah ada tu. Okey. So akaun belian kita kena debitkan. So pergilah dekat debit. Ni sebelah debit kan. So debitkan berapa? Akaun belian 4,500. Okey. Kita format number sekejap. Manakala satu lagi akaun. Mana akaun satu lagi? Akaun pemiutang. Kita kena kredit kan. Pergi dekat sebelah kredit. Mana? Jumlah 4,500. Okey. So yang ini kita tulis pada 31/1 lah sebab dia jumlah. Kita tulis dalam akaun pemiutang, kita tulis belian kredit. Manakala dalam akaun belian, kita buat tarikh. Kita akan buat situ sebagai pelbagai pemiutang. Okay. So nilai dia 4,500. Sini pun 4,500. Okay. So cuba tengok akaun pemiutang ni bila kita kreditkan 4,500, kita tahu 4,500 tu adalah terdiri daripada dua orang pemiutang. So kita kena pergi rekod dalam subsidiary dia 2007 dengan 1008. SKK dan SAK. Ada tak SKK? Tak ada. SAK tak ada. SKK pun tak ada. So kita kena buka dua lah akaun baru dalam subsidiary tu. So kita buka akaun untuk
SEK dengan SKK. Okey. Tulis nama akaun dia. Tulis nama akaun dia. Akaun pemiutang SKK. Satu lagi. Akaun pemiutang SEK. Betul ke? Ya, SKK, SEK. Kita ambil 2007 dengan 1008 dah. Dalam SKK, kreditkan. So, dia kena kreditkan lah. Kreditkan 2007. SKK. Kreditkan 1800. Okay. So, ambil ikut tarikh dia. 5 dengan 15. Yang ni 5 dengan 1, 2020. Yang ni 15 dengan 1, 2020. Butiran dia apa? Belian. Sama macam ni. Sama macam ni. Belian kredit. Cuma kita pecahkan ikut akaun perorangan dia sahaja. Okey. Baiklah. So, settle yang tu. Settle lah. Yang ni dah. Yang ni pun dah juga. Alright. Akaun pulangan jualan. Akaun pulangan belian pun sama. Cuma kita kena buka satu akaun yang baru. Akaun pulangan jualan dan satu akaun pulangan belian. So, kita buat satu-satu lah. So, jumlah dia kita akan ambil dan pindahkan ke akaun pulangan. Yang 200 ni dia akan pergi ke akaun pulangan jualan dalam ledger arms dan dia akan pergi ke akaun penghutang dalam ledger arms. Yang ni pula dia akan pergi ke akaun pulangan belian dan satu lagi akaun pemiutang. Dua-dua ni dalam ledger arms. Okey.